Salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah Asas Pemberdayaan Keusahawanan Dr. Kelvin Yong dan rakan-rakan sekalian. Kami adalah dari kumpulan 7 dan hari ini kumpulan kami akan membentangkan satu idea perniagaan yaitu produk Onigiri. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang ahli yaitu saya Connie Wong, Dayan, Eza, Jacqueline, Nur Hasliza dan Najiha. Ini adalah logo produk kami yang bernama Onigiri. Nama Onigiri ini adalah diambil daripada industri makanan dan telah melalui 3 praktikum yaitu penyediaan, menjual dan perkhidmatan. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Kelvin dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Saya Eza Syahira binti Rodi memegang nometrik BP 21160642 akan meneruskan pembentangan pada hari ini. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sambal nasi lemak ialah 1 biji bawang merah, 3 ulas bawang putih, halia seinci, belacan separuh telapak tangan, gula secukup rasa, garam secukup rasa dan akhir sekali asam jawa. Hai, salam sejahtera. Nama saya Nunajah binti Muhammad Ghazali dan nombor metrik saya BP 2110342. Saya akan membentangkan tentang carta organisasi company kami. Carta organisasi company kami terdiri daripada 6 orang ahli, iaitu merangkumi team leader, chef dan asisten 1, customer service dan juga marketing team. Team leader merupakan saya sendiri, Nunajah. Saya akan memastikan ahli-ahli lain untuk melakukan tugas mereka dengan sepatutnya. Kemudian, chef dan asisten 1 akan menerima order daripada customer service, iaitu Jacqueline dan Dayang. Mereka akan menyenaraikan nama-nama customer dan juga berapa order yang masuk untuk chef dan asisten 1, Eza dan juga Najia, untuk melakukan masakan Onigiri tersebut. Hal ini untuk mengelakkan daripada berlaku pembaziran tentang makanan tersebut. Kemudian, marketing team, Connie dan Hasliza akan melakukan post di platform media sosial seperti Instagram, Facebook dan juga WhatsApp untuk menarik ramai lagi perhatian pelanggan untuk membeli makanan kami, iaitu Onigiri. Salam sejahtera, saya Nur Hasliza binti Aman Mahmud dengan nombor metrik BP 2110261. Saya merupakan marketing team untuk perniagaan ini. Jadi saya akan menjelaskan berkenaan strategi perniagaan kami. Strategi perniagaan kami terdiri pada sumber utama, cost structure dan aktiviti utama. Baik, seperti yang kita tahu, ahli kumpulan merupakan sumber utama yang paling penting dalam mewujudkan sebuah perniagaan. Setiap ahli kumpulan diperlukan untuk saling mendukung dari segala aspek untuk menjayakan perniagaan serta bersemangat dalam melaksanakannya. Oleh itu, kami membahagikan peranan iaitu team leader, chef and assistant, customer service dan marketing team. Seterusnya ialah dari segi kemahiran dan pengalaman memasak, di mana produk kami adalah berasaskan masakan yang memerlukan tenaga kerja yang mahir. Masakan yang berkualiti, enak serta setanding dengan pasaran mampu menaikkan saingan perniagaan kami. Platform atas talian pula merupakan kunci kepada perniagaan kami kerana ia dilihat dapat memudahkan proses penjualan terhadap pasaran. Zaman IT kini menggalakkan capaian yang lebih luas sekaligus memudahkan dua pihak iaitu consumer dan seller. Bagi cost structure pula, kami mengambil kira kos bahan mentah, kos elektrik dan air, kos penghantaran di mana kami menggunakan khidmat e-hailing iaitu Maxim. Kenapa kami memilih Maxim? Kerana ia lebih berpatutan daripada e-hailing yang lain. Dan kos bahan mentah secara utamanya adalah dari segi bahan masakan seperti beras, minyak masak, telur dan lain-lain. Kos elektrik dan air pula akan dikira secara bulanan. Dan kos-kos ini akan dikira secara berkala dan mengambil kira dari kekerapan serta jumlah pesanan yang akan diterima. Selain itu, untuk maklumat,
kos yang akan kami gunakan untuk perniagaan ini adalah sebanyak RM200, iaitu termasuk dengan kos pengantaran yang menggunakan Maxim. Antara aktiviti utama yang akan dilaksanakan untuk perniagaan kami adalah mengumpul pesanan daripada pelanggan, tidak kira dari platform atas talian maupun jualan secara bersemuka. Pesanan yang dikumpul akan diteliti dari masa ke semasa agar semua pesanan pelanggan sentiasa terjaga kualitinya. Seterusnya ialah menyediakan produk di mana chef serta asisten kami akan menguruskan bahagian masakan dan ahli lain juga akan turut membantu. Setelah itu kami akan beralih kepada membungkus dan menghantar pesanan yang turut dilakukan mengikut pesanan yang akan diterima. Pesanan yang diambil pula akan dihantar kepada pelanggan pada waktu bersesuaian menggunakan Maxim oleh ahli kumulan kami. Namun, sertifikat serta pembelian bersemuka juga digalakkan untuk pelanggan membeli. Sekian saja dari saya. Saya serahkan kepada ahli kumpulan yang lain. Seterusnya ialah risiko berkaitan dengan idea perniagaan ini. Pertama sekali adalah penerimaan ataupun sambutan daripada pelanggan. Kedua, pengekalan tahap kebersihan dan kualiti produk. Ketiga, risiko proses pengendalian dalam penghantaran produk. Dan akhir sekali ialah pembagian dan penggunaan kos dalam menghasilkan produk ini. Ialah segmen pelanggan adalah di kalangan pelajar dan staf UMS dan orang awam. Dan aliran pendapatan kami ialah melalui pembayaran secara tunai ataupun atas talian, seperti online banking, ataupun kemudahan QR code akan kami sediakan untuk pembayaran daripada pelanggan. Dan seterusnya, saluran pelanggan ataupun platform untuk pelanggan melihat produk kami adalah melalui media sosial sebagai medium utama, iaitu Instagram, Facebook, WhatsApp. Dan media sosial ini mudahlah untuk mendapat capaian daripada pelanggan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Daniel Masita binti Abang Khalid, bernama Matrix BP 2111-039, dan saya akan memperkenalkan bagaimana kami mengenal pasti idea perniagaan yang diberi nama Onisan Giri ini. Idea kami mengenai nasi lemak onigiri ini adalah diinspirasikan oleh makanan Jepun, iaitu onigiri yang juga berunsurkan anime, iaitu makanannya adalah nasi yang dibaluti dengan rumpai laut dan mengandungi topping di dalamnya seperti tuna, crab, ketam dan ayam lah. So kami mengambil inspirasi ini untuk mengolah onigiri ini menjadi nasi lemak. Dan nasi lemak ini adalah makanan tradisi Malaysia. Kami menyatukan makanan Malaysia dan makanan Jepun supaya menjadi satu resepi unik lah. So kami akan mengubah rumpai laut yang membaluti onigiri asalnya ditukar kepada telur dan topping menukarnya dengan sambal nasi lemak. Kami mengambil peluang untuk memasukkan unsur-unsur trend terkini, iaitu hype terhadap anime, untuk mengambil peluang memasarkan produk kami. Dan kami melihat dari sudut keunikan tersendiri. Dan seterusnya kami mencari kemudahan untuk mendapatkan bahan-bahan atau stok produk, seperti bahan yang kami akan pasarkan. Onisan Giri ini adalah merupakan produk yang seakan sama dengan nasi lemak. So bahan-bahan ataupun stok produk tidak sukar untuk didapati. Dan kami mengambil kira angka kejayaan memasarkan produk yang difinaliskan, iaitu dari segi harga, rupa dan bagaimana kami akan pemasaran yang akan kami jalankan. Salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Jacqueline Jelina Anak Julius Vijay. Nombor matriks BP 2111-0256. Saya akan membentangkan dua bahagian yang terakhir
iaitu pelan kontingensi dan kesimpulan. Terdapat 2 risiko yang kami temui, iaitu yang pertama adalah modal dan kos yang tinggi. Yang kedua adalah persaingan yang sengit dengan peniaga-peniaga yang lain. Dan demi mengatasi risiko ini, kami akan menghasilkan rasa sambal yang luar biasa berbanding dengan sambal nasi lemak yang biasa. Seterusnya, untuk mengatasi modal dan kos yang tinggi, kami akan mengatur aliran kewangan dengan betul. Kesimpulannya, produk kami ini sesuai untuk dimakan pada bila masa. Onisan giri boleh dinikmati sendiri ataupun bersama keluarga tersayang dan kawan-kawan. Dengan harga yang mampu milik ini, produk kami dijamin dapat memberi kepuasan kepada semua pelanggan yang membeli. Tambahan pula, onisan giri ini merupakan hidangan yang ringkas tetapi mengenyangkan kerana nasi yang dimasak menggunakan santan digabungkan dengan sambal yang enak. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.